Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Tajikistan dalam final Kings Cup, yang mana Malaysia kalah sekali melalui penentuan sepakan penalti dan membolehkan Malaysia menjadi naib juara untuk edisi Kings Cup kali ini. Dan dengan itu, secara konklusinya ataupun secara keseluruhannya, Malaysia telah berjaya untuk membawa pulang poin FIFA sebanyak 4.7 selepas mereka seri menentang Thailand dan juga Tajikistan dalam 90 minit yang pertama, dan menang sepakan penalti menentang Thailand dan kalah dalam penentuan sepakan penalti menentang Tajikistan. 4.7 tu boleh dikatakan tidaklah terlalu banyak. Sebab apa? Sebab ini adalah perlawanan Tier A ataupun berlangsung di bawah kalender FIFA. Sepatutnya pasukan negara perlu target untuk mencapai semaksimum yang mungkin untuk FIFA point ranking. Sebab apa? Sebab nanti Malaysia akan berada dalam pot untuk undian Piala Asia dan juga untuk pada masa akan datang dalam kelayakan Piala Dunia. Sekiranya Malaysia berada dalam kedudukan ranking yang lebih baik, maka Malaysia boleh untuk skip kelayakan Piala Dunia untuk round yang pertama. Jadi mereka boleh masuk terus ke group stage ataupun kelayakan Piala Dunia pusingan yang kedua sekiranya berjaya untuk menaikkan lagi ranking pada masa akan datang. Kita tak mau nak sembang banyak pasal point ranking ni. Sebab apa? Sebab Malaysia ada sampai November tahun depan untuk memperbaiki ranking mereka. Tetapi jika kita lihat kepada pasukan tetangga kita iaitu Indonesia, mereka punya Persatuan Bola Sepak Indonesia PSSI telah menjalankan satu perkara yang bagus. Sebab apa? Sebab dalam international break kali ni, dalam satu perlawanan sahaja Indonesia telah berjaya untuk mendapatkan 7 poin untuk FIFA ranking mereka, dan mereka ada lagi satu game. Sekiranya mereka menang game tersebut, mereka akan dapat total point lebih kurang 14 daripada 2 game sahaja berbanding Malaysia yang boleh dikatakan 4 point. So itu adalah satu perbezaan yang sangat ketara lah. Jadi benda ni FAM perlu fokuskan sebelum sampai tahun depan lah untuk memperbaiki ranking pasukan Malaysia. Baiklah, bukan itu yang saya nak fokuskan. Yang kita nak sembang pada hari ini adalah mengenai corak ataupun taktikal daripada Kipanggun dalam perlawanan menentang Tajikistan. Di sebalik perlawanan ni, kita boleh lihat sebenarnya keadaan padang ataupun struktur padang pada perlawanan ni boleh dikatakan agak mengecewakan, disebabkan sebelum tu ada perlawanan Thailand menentang Trinidad and Tobago dan hujan pula turun. Memang kita nampaklah kondisi padang menyukarkan kedua-dua pasukan untuk beraksi dengan baik, sama ada daripada pihak Malaysia ataupun pihak Tajikistan. Mereka mengambil masa yang agak lama untuk adapt dengan permukaan padang, dan banyak gerakan-gerakan mereka yang dilakukan tersangkut akibat daripada kondisi padang yang tidak beberapa okey, yang mana terlalu becek dan sebagainya, dan ada takungan air. Tetapi perkara tu pun kita letak tepi sebab saya nak buat ulasan untuk game sahaja. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah perkara yang positif yang kita dapat lihat pada pasukan Malaysia selepas menentang Thailand? Ada beberapa perkara yang diimprove ataupun ada beberapa perkara yang boleh dikatakan diperbaiki oleh pasukan Malaysia ketika game menentang Thailand, dan benda tu diperbaiki dalam game menentang Tajikistan. Yang pertama, kita boleh lihat daripada segi formation yang diterapkan oleh Kipanggun, boleh dikatakan beliau sebenarnya mempunyai formation yang agak fleksibel dan juga variable, yang mana beliau boleh sahaja untuk ubah formation mengikut kesesuaian perlawanan. Yang mana jika kita lihat pada perlawanan menentang Thailand, Kipanggun lebih gemar untuk menggunakan formation 3-4-3 untuk memastikan bahagian wide area pasukan Malaysia tidak diekspos ataupun tidak dieksploit oleh pasukan Thailand. Tetapi untuk pasukan Tajikistan ni, pasukan Malaysia bermain dengan formation 4-3-3. Jadi benda tersebut kita boleh belajarlah, yang
sebenarnya Kipanggun ada banyak formation yang sedang dicuba untuk diaplikasikan oleh skuad kebangsaan dalam international match. So kita boleh nampak yang Kipanggun akan cuba untuk menyesuaikan mengikut keadaan lawan. Jadi perubahan formation yang berlaku tu adalah perkara yang positif yang boleh saya katakan untuk pasukan kebangsaan Malaysia, sebab mereka akan bermain mengikut formation dan juga kesesuaian pihak lawan untuk mereka bertanding. Jadi itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita boleh lihat yang positif tentang perlawanan menentang Tajikistan ni adalah mengenai Safawi Rashid, yang mana untuk perlawanan menentang Thailand pada tempoh hari boleh dikatakan Safawi Rashid agak tenggelam di bahagian tengah, yang mana beliau lebih suka untuk involve bermain di bahagian wide area ataupun memberi backup kepada Arif Aiman. Tetapi untuk perlawanan ni beliau diletakkan sebagai number 10 ataupun attacking midfielder untuk pasukan Malaysia, dan kita nampak yang beliau sebenarnya sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri di posisi tersebut. Dan boleh saya katakan untuk game menentang Tajikistan, beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat energetik, bertenaga, dan beliau banyak untuk involve dengan gerakan-gerakan di bahagian tengah untuk connect antara striker dan juga bahagian midfield yang lain. So saya boleh nampaklah apa yang cuba dilakukan oleh Safawi di bahagian tengah, bagaimana dia nak create game, bagaimana dia nak bawa bola pergi depan dan sebagainya. Itu adalah satu performance yang bagus dan improvement yang bagus ditunjukkan oleh Safawi. Bahkan Safawi juga dapat peluang untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Cumanya dia bagaimana dia nak connect ataupun link up play dengan bahagian hadapan, itu masih lagi menjadi permasalahan utama kepada bahagian serangan pasukan Malaysia. Tetapi overall untuk Safawi dari segi gameplay beliau, yang mana beliau lebih memfokuskan kepada mid area, maka boleh dikatakan ada improvement yang bagus. Dia boleh untuk exploit, dia boleh untuk kontrol bahagian tengah dan boleh create game di bahagian tengah. So saya nampaklah yang dia ada improvement berbanding game Thailand, yang mana beliau lebih suka bertindak di bahagian wide area berbanding di bahagian tengah. Untuk game Tajikistan, beliau memang banyak involve di bahagian tengah berbanding bahagian wide area untuk menjadi connector ataupun menjadi penyambung di bahagian tengah ke serangan dan juga bahagian wide area ke tengah untuk link up play dengan sangat baik bersama dengan teammate yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya kita boleh lihat kepada corak permainan pasukan Malaysia pada perlawanan ni, antara player yang menyelah lagi adalah tentang Ahyar Rashid. Untuk game ni boleh saya katakan Ahyar Rashid sebenarnya bermain dengan sangat baik daripada segi individu kualiti yang dia ada. Dribbling beliau memberi masalah kepada barisan pertahanan Tajikistan. Ada beberapa gerakan secara solo berjaya dilakukan untuk melakukan penetration ke arah pertahanan Tajikistan. Tetapi boleh dikatakan beliau juga jarang mendapat support yang banyak daripada Syafiq Ahmad ataupun player-player lain di bahagian serangan untuk dia open game. Jadi kebanyakannya beliau bergerak secara isolated, berkeseorangan. Bahkan daripada bahagian midfield pun beliau tak mendapat support yang banyak daripada Safawi, daripada Nazmi dan sebagainya untuk open game. Jadi kita boleh nampaklah yang banyak gerakan yang dilakukan oleh Ahyar Rashid ni di bahagian kiri, kebanyakannya beliau berkeseorangan. Dan untuk game ni juga boleh dikatakan Ko Beng Ong tidak terlalu ofensif seperti mana game menentang Thailand tempoh hari, yang mana boleh dikatakan pasukan Malaysia ataupun Ko Beng Ong ni lebih pasif dan membiarkan Ahyar Rashid berkeseorangan di hadapan dan berada dalam kedudukan isolated. Tetapi daripada segi performance, Ahyar Rashid bagi saya not bad. Beliau adalah player yang bagus untuk perlawanan ini. Jadi itu perkara yang ketiga saya suka tentang Ahyar Rashid, Safawi Rashid, dan juga tentang formation yang fleksibel digunakan pakai oleh Kipanggun dalam perlawanan ataupun dalam Kings Cup kali ini. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Malaysia adalah tentang defense department ataupun bahagian pertahanan pasukan Malaysia, yang mana Malaysia bermain dengan back 4. Kita boleh belajar sesuatu ketika pasukan Malaysia menyerang dan ketika situasi pasukan Malaysia bertahan, yang mana kita boleh katakan dalam formation back 4 pasukan Malaysia ketika bertahan untuk perlawanan ni, bahagian tengah iaitu Diongkus dan juga Kuzaimi PE, sebenarnya mereka bermain dengan sangat cemerlang daripada segi pembacaan game dan daripada segi memenangi second ball. Mereka berjaya untuk memastikan yang pemain Tajikistan gagal untuk melakukan penetration run ataupun passing ke dalam kotak penalti mereka.
apabila mereka bermain dengan sangat kompak dan mereka berjaya menutup segala ruang dan mereka berjaya untuk intercept banyak bola yang dilakukan oleh pemain Tajikistan. Bahkan kita boleh tengok juga mereka boleh dikatakan bermain dengan semi blok, yang mana boleh dikatakan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, dan mereka telah memberi asakan dan juga tidak memberi ruang kepada pemain Tajikistan untuk masuk dalam D-box. Dan disebabkan itulah kalau kita lihat pemain Tajikistan sebenarnya akan buntu dan mereka sebenarnya cuba untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti yang banyak. Tetapi sayanglah banyak percubaan luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Tajikistan berjaya diblok oleh pemain-pemain pertahanan tengah pasukan Malaysia ni. Jadi in term of defending memang dua player Kuzaimi dan juga Dion Kus memainkan peranan yang penting, communication yang bagus. Bahkan daripada segi man to man marking kita boleh lihat bagaimana Dion Kus berjaya untuk mark striker Tajikistan daripada bergerak bebas dan berada dalam posisi yang kosong untuk menerima bola. So dua center back pasukan Malaysia ni memang sangat-sangat solid. Dan kita balik kepada defense department, iaitu back 4 pasukan Malaysia, yang mana kita boleh lihat daripada segi bertahan mereka memang akan membentuk transisi back 4 di bahagian pertahanan lah. So Kobing, Matt Davis, Dion Kus dan juga Kuzaimi akan lebih untuk membantu bahagian pertahanan dan boleh dikatakan mereka beraksi dengan sangat baik. Matt Davis dan juga Kobing Ong di bahagian wide area mereka beraksi dengan sangat cemerlang daripada segi defending. Cumanya untuk game ni in term of attacking, apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Malaysia ketika situasi menyerang adalah mereka akan menggunakan tentang taktik dua center back, iaitu mereka akan memainkan Dion Kus dan juga Kuzaimi dalam keadaan yang sangat wide, iaitu mereka akan bertindak sebagai wide center back di bahagian kanan untuk Dion Kus, di bahagian kiri Kuzaimi PE, dan mereka akan push Kobing ataupun Matt Davis di bahagian kanan dan kiri untuk naik lebih tinggi bagi memberi supporting play kepada bahagian kanan. Cumanya benda ni sedikit tidak efektif apabila bahagian tengah pasukan Malaysia seakan-akan tak beberapa nak hidup apabila Nazmi Faiz tidak bermain lebih ofensif. Beliau lebih bermain di bahagian CM ataupun bermain di bahagian number 8, yang mana boleh menyebabkan kreativiti beliau tidak boleh diguna pakai dengan sebaiknya. Bahkan dalam keadaan padang yang begitu, maka tak boleh nak buat apa. Tu sebab kalau kita lihat Kobing Ong tidak terlalu agresif, tetapi Matthew Davis yang sangat agresif di bahagian kanan untuk game ni. Kita boleh lihatlah bagaimana Matt Davis banyak involve dengan gerakan di bahagian tengah, open game, buat overlap dan sebagainya, berbanding Kobing Ong untuk game ni sebab bahagian tengah tak beberapa nak connect antara satu sama lain. Jadi empat perkara ni memang saya boleh puji lah untuk skuad kebangsaan Malaysia untuk tournament ataupun Kings Cup kali ni. Dan untuk Shihan, bagi saya Shihan bermain dengan sangat baik sebagai goalkeeper. Save satu sepakan penalti yang mana Panenka dilakukan oleh pemain Tajikistan, itu adalah satu benda yang lawak lah. Tetapi Shihan cepat untuk react dengan keadaan tu untuk save. Bahkan dalam game pun Shihan banyak save juga. So bagi saya defend dengan goalkeeper dah tak ada masalah. Cumanya yang bermasalah sekarang adalah di bahagian tengah dan juga bahagian attacking third pasukan Malaysia. Jadi itu perkara yang boleh saya puji. Overall defense department goalkeeper dah mantap. Jadi apakah kekurangan yang boleh Malaysia perbaiki pada next game yang akan datang? Yang pertama, seperti mana yang kita tahu, Malaysia sebenarnya menurunkan ataupun membawa skuad kali ini tanpa pure number 6 ataupun seorang true defensive midfielder, yang mana kita boleh lihat pada perlawanan ni 4-3-3 diguna pakai. Mereka meletakkan Brandon Gunn sebagai number 6 dan Nazmi Faiz pun ditukar untuk bermain sebagai number 8. Jadi apa yang saya lihat di sini, antara punca Malaysia gagal untuk create chances ataupun movement untuk bermain dengan lebih ofensif adalah kerana satu, Brandon Gunn lebih memfokuskan untuk buat kerja yang bertahan, yang mana kita boleh tengok kadang-kadang transisi Malaysia daripada bertahan ke menyerang, Brandon Gunn tak banyak involve di bahagian tengah untuk memberi support kepada Safawi dan juga Nazmi Faiz. Jadi benda tersebut telah memberikan sedikit kesukaran untuk Malaysia bermain dengan short pass ataupun untuk
untuk build up play di bahagian tengah ataupun nak keep position di bahagian tengah. Melainkan untuk perlawanan ni, Malaysia lebih gemar untuk bermain dengan long ball ataupun hantaran-hantaran jauh ke bahagian wide area ataupun ke hadapan untuk mencari pemain-pemain di sayap ataupun di bahagian serangan. So benda tu sedikit menjejaskan rentak perlawanan lah. Sebab apa? Sebab memang saya tahu Berlindungan memang dia kena buat aja untuk defensif lebih banyak. Sebab tu sebab Tajikistan lebih agresif dan lebih bagus ketika menyerang. So memang tidak menjadi masalah. Itu adalah tugas Berlindungan dengan dia pakai baju panjang pendek sebelahan. So bagi saya Berlindungan menjalankan tugas dengan baik sebagai defensive midfielder. Tetapi disebabkan beliau tidak terlalu involve untuk membantu Nazmi dan juga Safawi di bahagian tengah, menyebabkan Nazmi dan juga Safawi tak boleh nak create lagi chances yang banyak di bahagian tengah untuk open game ataupun melakukan build up shot passing di bahagian tengah. Jadi disebabkan itu jugalah kita boleh tengok apabila Nazmi bertindak sebagai number 8. Number 8 ni adalah box to box player. Beliau adalah player yang sangat memerlukan balance antara attacking dan juga bertahan. Tetapi untuk perlawanan ni boleh saya katakan Nazmi dia tidak boleh nak bertindak dengan lebih ofensif. Sebab apa? Sebab bahagian tengah tak dapat support. So boleh dikatakan dia pun tak balance di bahagian tengah untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Jadi dia lebih memfokuskan untuk stay deep juga, hampir sama dengan Brandon di kawasan dalam membentuk double six sebenarnya. So apabila Nazmi dapat bola, dia pun tak boleh nak bergerak ke hadapan, maka dia banyak buat long ball. Dan disebabkan itulah apabila banyak serangan pasukan Malaysia yang bermula di bahagian tengah dengan long ball, maka di bahagian winger apabila sayap seperti Arif Aiman di second half, Faisal Halim di second half dan juga Ahyan Rashid di first half serta Sumareh di first half dapat bola, mereka ni kebanyakannya terlalu isolated. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak buat something yang banyak, sebab mereka tak dapat supporting play daripada bahagian tengah. Yang mana untuk game ni juga Safawi boleh dikatakan agak tenggelam sebab bahagian tengah tak apa hidup, dia seorang berada di bahagian tengah. Jadi dia pun diberikan free roam untuk bergerak lebih bebas, tetapi dia pun tak boleh nak bergerak ke mana, ke kanan, ke kiri sahaja pun tak boleh juga. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan bahagian corak permainan pasukan Malaysia menjadi agak pasif. Tu sebab kita boleh katakan berbanding game lawan Thailand, kita boleh tengok Malaysia sebenarnya bermain dengan sangat ofensif dan juga agresif. Daripada segi melakukan tekanan, pressing dan sebagainya dah bagus. Tetapi untuk game lawan Tajikistan, pressing tetapi tidak membuahkan hasil dan bahkan di bahagian serangan banyak isolated player. Tu yang boleh dikatakan akibat bahagian tengah yang boleh dikatakan tak beberapa nak bergerak untuk mencipta gerakan dan kreativiti tu tak apa nak ada. Jadi benda tu agak mengecewakan sebab banyak bermain dengan long ball kepada bahagian sayap dan bahagian sayap tak dapat support yang banyak dan terlalu isolated, berkeserangan. Habisnya mereka bawa bola pergi depan, kena kepun 2-3 orang, hilang lah. Itu yang pertama tentang kelemahan Malaysia. Kelemahan Malaysia yang kedua juga adalah tentang striker, yang mana Syafiq Ahmad diturunkan pada perlawanan ni. Beliau lebih sukar ataupun lebih suka untuk diletakkan sebagai fast nine, yang mana beliau lebih suka untuk create chances kepada pemain seperti Safawi, open space untuk Safawi dan juga Ahyan Rashid serta Sumareh serta Arif Aiman dan sebagainya. Tetapi nampaknya fast nine untuk Syafiq Ahmad seakan-akan tidak menjadi pada perlawanan ni, disebabkan boleh dikatakan Malaysia lebih gemar bermain dengan long ball. Jadi apabila bermain dengan long ball, Syafiq Ahmad lebih selesa untuk dijadikan sebagai target man. Jadi apabila beliau berada dalam posisi target man, kita boleh nampak sebenarnya serangan pasukan Malaysia lebih efektif berbanding daripada Syafiq Ahmad drop ke bawah untuk menjadi fast nine. Jadi benda tersebut sedikit sebanyak mengganggu rentak lah apabila Syafiq Ahmad pun dia sebenarnya tak boleh nak menyesuaikan ataupun tak boleh nak cope dengan keadaan pasukan Malaysia in term ataupun dalam situasi ketika menyerang. Sama ada beliau perlu berada dalam position untuk create space kepada rakan-rakan ataupun beliau sendiri yang perlu untuk dijadikan sebagai target man. Jadi benda tu boleh juga kita lihat lah apabila Malaysia punya serangan, kadang-kadang apabila Syafiq Ahmad jadi target man, maka kita akan nampak ada beberapa chances yang akan berlaku. Tetapi bila Syafiq Ahmad drop lebih ke bawah, Malaysia akan senang kehilangan bola dan tak ada orang yang nak menerima bola di dalam kotak penalti. Jadi benda tu tersebut memberi impact juga kepada attacking third pasukan Malaysia. Tak apa, benda ni boleh diperbaiki. Yang ketiga adalah tentang Sumareh. Saya tak tahu bagaimana Sumareh boleh dipanggil lagi. Sepatutnya dia kena red card dah semalam, tapi pengadil tu baik.
kenapa pengadil tu tak bagi second yellow pun saya tak tahu. Tapi Sumareh bernasib baiklah tak kena red card dengan performance yang hambar, dengan gerakan-gerakan gelecekan yang dulu dikenali sebagai curly boy, sekarang boleh dikatakan gelecekan yang dilakukan tidak menjadi. Bagi saya Sumareh memang semalam patutnya keluarkan Sumareh lebih awal lah, untuk memastikan yang bahagian hadapan pasukan Malaysia lebih efektif lah. Jadi benda tu perlu diperbaiki jugalah daripada segi pemilihan pemain. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, semalam ada beberapa taktikal pasukan Malaysia tidak beberapa menjadi. Contohnya mereka membawa masuk Faisal Halim dan juga Arif Aiman serta Darren Lock di second half. Tetapi apa yang kita boleh lihat, kemasukan Arif Aiman memberi impak yang sedikit positif di bahagian kanan. Tetapi macam saya cakap, mereka tak boleh nak connect lagi dengan bahagian tengah. Attacking third tak apa terlalu kreatif, banyak gagal untuk mencari pemain-pemain di bahagian hadapan, yang mana pemain-pemain Tajikistan mudah untuk membaca, mudah untuk intercept, block dan sebagainya, menyebabkan bahagian tengah pasukan Malaysia pun agak terlalu pasif dan bahagian winger isolated. Sekali lagi saya tekankan isolated. Jadi disebabkan itulah pertukaran berlaku, tetapi nampaknya kemasukan Darren Lock pun tak membantu bahagian hadapan. Kipanggun mengeluarkannya kembali dengan memasukkan Syarul Nazim. So benda tu boleh nampak lah yang sebenarnya Kipanggun agak struggle dengan taktikal yang tak berapa menjadi di bahagian tengah dan attacking third pasukan Malaysia semalam. Dan benda tu sedikit menghukum sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kipanggun yang tidak menurunkan the best first 11 dalam perlawanan semalam daripada awal. Jadi benda tu boleh dipersoalkan lah. Dan kita masuk dalam penalty shootout. Untuk penalty shootout bagi saya, keeper Tajikistan ada advantage disebabkan ketinggian. Cumanya apabila pemain-pemain Malaysia, kalau kita lihat menentang Thailand tempoh hari, semuanya defend, ambil sepakan penalti, ataupun Syafiq Ahmad seorang sahaja yang bukan defend. Tetapi untuk kali ni Diongkus sahaja yang boleh dikatakan defend. Tetapi advantage untuk keeper pasukan Tajikistan adalah ketinggian beliau. Jadi tips apabila bertemu dengan goalkeeper yang tinggi adalah anda kena go full power. Anda tak boleh nak buat fancy free, tak boleh nak buat fancy penalty kick, sama ada Paneka ke, target palang ke, target kanan ke, tak perlu. Anda perlu full power, yang mana apabila full power dia ada kelajuan, ada speed. So goalkeeper akan lambat untuk react. Goalkeeper tinggi ni dia akan lambat untuk react. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menewaskan goalkeeper yang tinggi, yang mana hampir cover keseluruhan palang gol, yang mana dia boleh dive untuk save dan sebagainya. So kalau bola perlahan memang dia boleh react dengan cepat lah. Itu adalah tips lah. Tetapi benda tu boleh perbaiki lagi lah. So agak mengecewakan sebab tak kutip full point ranking. Tetapi nak buat macam mana, ini adalah satu benda yang kita kena terima. Harap Kipanggun boleh improve pada masa akan datang dan Malaysia akan jadi lebih better lah untuk bulan sebelah ni nanti pula untuk international FIFA break dan sebagainya. So saya harap FAM dapat mengaturkan jadual yang lebih better untuk pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan yang berada di ranking tertinggi, tetapi ada chances untuk Malaysia dapatkan poin yang lebih tinggi. So lakukanlah seperti mana PSSI lakukan, sekiranya anda aim untuk FIFA point, bukannya anda aim untuk cups. Okay, Assalamualaikum.